Baik pelajar, kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, hari ini cikgu cuba buat kelainan iaitu kita belajar berasaskan soalan esei. Biasanya untuk subtopik faktor kedatangan kuasa barat, soalan yang akan keluar adalah seperti yang cikgu paparkan di skrin ini. Di antara contoh soalannya adalah terangkan faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, pertama sekali apabila kita melihat soalan, benda yang kita kena buat adalah kita kena kenal pasti yang manakah kehendak soalan dan yang manakah kata tugas. Ini penting bagi mengelakkan kita menjawab soalan secara terpesong. Okey, di sini kata tugas yang dimaksudkan adalah terangkan. Saya akan highlightkan dengan warna kuning. Terangkan di sini bermaksud kata tugas. Okey, bila kata tugas terangkan, kita perlu menjawab ataupun jawapan kita mestilah ada fakta dan juga huraian. Kalau kita berikan fakta saja, kita tidak akan dapat markah penuh untuk soalan macam ni. Okey, kemudian kehendak soalan. Apakah kehendak soalan pada soalan ini? Kehendak soalan pada soalan ini adalah faktor kedatangan kuasa barat. Ini adalah kehendak soalan. Okey. Dan berhati-hati bila awak baca soalan. Kita dah ada kata tugas terangkan, kita dah ada kehendak soalan iaitu faktor kedatangan kuasa barat, dan kita kena berhati-hati masa yang dikehendaki dalam soalan ini. Dia tanya pada soalan ini adalah pada abad ke-16. Kenapa kita perlu beri tumpuan kepada abad ke-16? Ini kerana yang kita belajar dalam faktor kedatangan kuasa barat ini ada garis masa yang berbeza-beza. Ada faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16. Kemudian kita akan belajar faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan 18. Dan akhir sekali kita akan belajar faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan juga 20. Jadi tolonglah berhati-hati apabila awak baca soalan. Okey, kita teruskan. Sekarang ni berdasarkan esei yang telah lengkap ini, kita nak kenal pasti mana satu fakta, mana satu huraian. Okey, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 untuk mendapatkan barangan mewah. Mendapatkan barangan mewah di sini adalah fakta yang pertama. Saya akan highlightkan menggunakan warna biru. Ini fakta yang pertama. Fakta yang pertama. Bila kita dah jawab mendapatkan barangan mewah, maksudnya kita dah dapat satu markah. Kemudian kita pastikan mana pula dia punya huraian. Mereka berminat terhadap bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan juga hasil hutan. Ini adalah huraian bagi fakta yang pertama. Letakkan dengan warna hijau. Ini adalah huraian 1A. Ini huraian pertama. Tengok pada perenggan yang pertama. Kita telah pun mendapatkan dua markah. Satunya markah untuk fakta dan satu lagi markah untuk huraian. Cuma cikgu nak tegaskan di sini, sekiranya awak tak mampu untuk menghafal kesemua bahan yang disebutkan, setidak-tidaknya awak berilah satu contoh sahaja barang-barang. Cuma pastikan
contoh yang awak tuliskan itu adalah fakta yang betul, bukannya fakta yang salah. Jangan pula nanti awak tulis mereka berminat terhadap bahan seperti apa dia? Kapur barus. Tak boleh lah sebab itu bukan fakta yang sebenar. Okey, kita tengok pula pada perenggan yang kedua. Jom kita cari mana fakta, mana huraian. Selain itu, kedatangan barat disebabkan faktor pusat pengumpulan barang. Okey, sebenarnya negara kita ni menjadi pusat pengumpulan barang dagangan. Kuasa-kuasa barat ini, faktor pusat pengumpulan barang adalah fakta. Okay, ini adalah fakta. Jadi di sini kita letakkan fakta 2. Okay. Negara kita terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan juga China. Ini adalah huraiannya. Letakkan warna hijau. Ini adalah huraian. H2A. Okey. Kuasa barat daripada India, mereka melalui jalan perdagangan itu untuk sampai ke China, maka mereka perlu singgah ke Tanah Melayu yang dijadikan juga pusat pengumpulan barang. Okey, seterusnya. Yang ketiga, kuasa barat memerlukan pelabuhan persinggahan. Okay, ini fakta yang ketiga. Ini fakta yang ketiga. Huraiannya, mereka memerlukan tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Okay, ini huraiannya. Ini huraiannya. Letakkan warna hijau. H3. Pada masa yang sama, ia memudahkan kapal berlabuh mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar. Ini pun cikgu terima sebagai fakta, sebagai huraian. Huraian 3, 2B. Okay, dan akhir sekali, kuasa barat datang ke negara kita untuk menyebarkan agama Kristian. Okay, ini adalah faktanya. Fakta yang keempat. Dan huraiannya adalah matlamat penjajahan mereka iaitu kuasa barat adalah untuk kekayaan, keagamaan dan juga kemasyhuran. Ataupun 3G. Glory, Gospel and Gold. Ini adalah huraian. Huraian 4. Okey pelajar sekalian, cuba kita kira balik. Berapa markah yang kita dapat daripada soalan esei ini? 1. Mendapatkan barangan mewah. Yang kedua, berminat terhadap bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu, permata, gading dan juga hasil hutan. 2. Yang ketiga, pusat pengumpulan barang. Huraian dia negara kita terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan juga India. Itu markah keempat. Okay, markah kelima, memerlukan pelabuhan persinggahan. Okay, markah keenam, memerlukan tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Seterusnya 7,
memudahkan kapal berlabuh mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton, China. Okey, ke-8 menyebarkan agama Kristian dan ke-9 adalah matlamat penjajah mereka untuk kekayaan, keagamaan dan juga kemasyhuran. Okey. Soalan ni biasanya dia nak 8 markah. So, awak dah jawab lebih daripada 8 markah. So, kita dah dapat markah maksima untuk soalan ini.